Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam syaran. Selamat pagi ya. Apa khabar anda semua di luar sana? Hari ini slot roti bakar kopi tarik edisi 6 Oktober 2021 bersamaan 29 Safar 1443 Hijrah. Apa dia tajuk menarik kita pada hari ini? Kita akan saksikan sebentar saja lagi. Jangan ke mana. Bos, hari zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Ya, bersua kembali dalam slot roti bakar kopi tarik pada hari ini. Pada anda yang baru saja saksikan kami secara langsung di FB page Kadok Clan, di FB page Akademi Tafiz Al-Islah HQ, di FB page Convention Islamic Digital maupun di FB page Mantap Syekh. Pastinya program ini adalah anjuran bersama Akademi Tafiz Al-Islah, Islah Movement, Telaga, Hufaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital dan juga Pertubuhan Sayang Al-Quran dengan kerjasama Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau Kepentas dihangatkan oleh Mantap Syekh Channel. Kita menampilkan ahli panel kita pada hari ini iaitu usahawan muda saudara Al-Fitri Azmi dari mana ni? ramai bertanya ni. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara Al-Fitri Azmi. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi. Ya, pastinya dari Al-Fitri Textural. Itu dia yang merupakan ketua pegawai eksekutif ataupun CEO Al-Fitri Texturals. Baiklah, saudara Al-Fitri Azmi. Seperti tadi kita telah saksikan di mana Mantap Syekh Channel ini dibarisi oleh anak-anak muda.
Daripada tamu kita pada hari ini juga orang muda. Cuma penyampai dia dah terlebih muda. Tapi Okey, perjuangan tetap diteruskan. Ya, insyaAllah. Okey, InsyaAllah. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Saya Alfitri Azmi. Seperti DJ Riz cakap tadi, saya Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO kepada syarikat saya sendiri, Alfitri Taxius. Okey, so macam DJ Riz cakap tadi, saya muda lagi. Okey, saya masih lagi umur 31 tahun ni. Alhamdulillah, dan masih lagi setia meneruskan perjuangan Alfitri Taxius, iaitu sebuah syarikat yang membekal kain pasang ataupun produk daripada Borneo, produk daripada Sarawak sendiri, dia datang import daripada sana dan dijual di Semenanjung. Okay, so selamat pagi, awal pagi ni. Right. Baju Melayu ni, baju Melayu daripada Alfitri bicara dari saudara Alfitri. Dan saya difahamkan saudara Alfitri bahawa saudara sebelum ni terlibat sebagai dalam industri penerbangan. Yes. Domestik selama dan selepas itu melibatkan diri dalam bidang aviation. Kenapa beralih arah ataupun penghijrahan ini berlaku? Silakan. Okay, alright. So pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada DJ Riz dan tim Sembang Santai Mantap Syekh. Okay, menyemput saya pagi ni. Awal pagi, kita selalu kerja start pukul 10.30. Okay, tapi hari ni kita awal, Alhamdulillah. Okay, rasa semangat sikit awal pagi ni. Dan saya berbaju kurta atau baju Melayu, seperti yang anda tengok sekarang ni. Kita live kan? So seperti yang anda tengok sekarang ni, kita masih semangat untuk memakai baju Melayu daripada Alfitri Taxius. Pagi-pagi dah berbutang dan berbaju yang paling rare. Dia tak ramai orang tengok baju Melayu yang bercorak penuh macam ni. Okay, alright. So kita teruskan dengan soalan yang pertama tadi. Macam mana saya boleh terjebak dalam bidang fashion luar daripada bidang core saya sebenarnya. Okay, pertama kali first macam mana startnya saya suka untuk menjual kain ni. Kita direct terus lah Okay, daripada saya first start flying 2014. Okay, saya habis course 2014. Saya start belajar 2012, tak silap. Setahun setengah, 2 tahun. Tentu macam-macam perjalanan. Okay, masa tu saya tengah cari core saya sendiri. Saya tengah cari saya punya bidang utama saya, sama ada saya nak teruskan bisnes ataupun saya nak jadi pilot. So semua itu datang daripada family saya sendirilah. Dan actually itu jiwa juga untuk saya jadi pilot dulu. Saya memang sangat-sangat minat daripada electronic engineering. Saya jump into jadi juruterbang. Tapi rezeki, orang kata apa, tak beberapa, bukan salah alamat lah. Tapi bergantung pada diri saya juga time tu. Selepas saya habis belajar flying tu, selepas saya belajar pilot tu selama 2 tahun setengah, setahun setengah 18 bulan. So habis je masa flying tu, saya sendiri sementara tunggu daripada nak apply masuk commercial seperti MAS, Asia, Firefly dan sebagainya. Saya jujur saya beritahu kat sini, tak ada kerja. Okay, sementara tu tak ada kerja dan saya juga seorang yang betul-betul suka bekerja dan tidak boleh duduk diam dekat rumah. So saya cari something lah. Dan kebetulan pula pakcik saya sendiri pun orang Sarawak. So time tu dia pun seorang pelakon Malaysia, Mahmud Ali Bashar. Time tu memang saya pun tengah tak tahu nak buat apa sementara tunggu nak apply masuk tu. Dan saya follow dia shooting, saya follow dia balik Sarawak dan saya pergi Sarawak almost setiap minggu. Follow pergi Sarawak, pergi balik. So daripada situ first kali saya pergilah. Tentu saya dah tekad lah, saya rasa saya nak buat bisnes lah. Saya rasa saya betul-betul nak cuba untuk jual something sementara tunggu saya sendiri jump into masuk commercial punya exam tu. Which is saya ingat tu saya tengah apply Asia, tak silap saya tu. So sementara tu saya tunggu, saya pergilah follow pakcik saya sendiri pergi ke sana. So masa pergi itulah dekat sana terbukanya hati dan ilham untuk saya try and error time tu lah, jual kain. Okay, saya nampak kain dan saya nampak beberapa produk daripada Borneo lah, daripada Sarawak sendiri. Saya rasa macam dekat Semenanjung ni tak banyak kain-kain ni semua. Memang tak nampak.
tak nampak lagi ada tapi tak nampak sebab time tu saya betul-betul tak adalah kata plan nak jual, tapi bila tengok sekali mata tu rasa macam kain-kain ini cantik lah kalau kita jual kat Semenanjung, apa kata kita cuba. So time tu lah first kali saya pergi tu, balik tu saya bawa tangan tu di saya sendiri dan family lah, bawa lah dalam kain pasang 2 meter tu dalam satu guni, tak silap saya half guni rasa dalam 10 kg macam tu, tak silap, tak banyak lah. So masa balik tu kan tu lah startnya perjalanan saya betul-betul rasa bisnes batik ni yang tercetus idea untuk bisnes batik ni sebab demand yang sangat tinggi. Masa saya bawa balik daripada Sarawak ke Semenanjung tu, saya jual secara biasa saja dekat Facebook, post gambar kat Facebook, post gambar dekat Instagram, promote macam biasa. Saya seorang, tak ada team bisnes, tak ada team apa-apa, saya seorang saja. Dan saya cubalah, just suppose je, siapa-siapa, akak-akak, abang-abang berminat nak cari kain ataupun barang daripada Sarawak ni, saya bawa balik banyak ni. Okay, siapa-siapa minat boleh terus WhatsApp nombor saya sendiri. Time tu santai-santai lah. So, habis. Dalam masa tak silap saya dalam 3 hari. 3 hari habis. Dah dapat first income saya sendiri. Daripada situlah startnya saya rasa macam, apa kata bila uncle saya balik Sarawak saja, saya follow dan saya beli. Saya beli kain lagi dan saya bawa balik dan saya jual. Start dari situlah saya nampak demand tu tinggi dekat Semenanjung. Sebab saya tahu dekat Semenanjung, dekat orang Sarawak panggil Melaya lah, tak banyak kain ini ada, tapi tak banyak seperti kek lapis dekat Semenanjung lah. Ada yang operate dan kilang buat kek lapis, tapi tak banyak yang rasa orang kata original tu. Kain ini kat sini pun boleh produce. Dekat Semenanjung ramai je boleh buat produce kain design Sarawak ni, tapi originality daripada Borneo tu tak ada dekat sini. So saya bawa lah kain tu masuk, jual. Dapat first income saya. Daripada situlah dah jadi 50-50, 50-50. Nak teruskan perjuangan dalam bidang fashion, jual, ataupun saya sendiri nak teruskan jadi pilot. Walaupun ditentang habis oleh parents lah time tu. Mana satu ni, kau ni nak jadi pilot ke, kau ni nak jadi peniaga? Kenapa dah tahu dah boleh berniaga? Time tu lah lepas saya dah setahun kot fokus bisnes. Sampai bukan lupa lah, sampai rasa nak pergi belajar ambil exam balik tu dah jadi nombor 2. Macam lah dia jadi dia punya intro ni. Cerita ni panjang ni. Permulaan bagaimana saudara Alfitri Azmi bertapak beralih dari juruterbang menjadi seorang pemilik fashion, pemilik itulah baju batik Borneo paling rare di Malaysia. Itu sesuatu yang agak istimewa, pastinya mempunyai cabaran pada permulaannya dan memberikan hasil. InsyaAllah akan memberikan hasil dan terus sukses saudara Fitri ya. Baiklah, sebenarnya siapakah yang banyak mendorong saudara meninggalkan kerjaya ni? Kalau jadi terbang tu kata orang dah cukup selesa. Kenalah pula PKP kan? Ya betul. PKP dah tak boleh fly kan, betul tak? Jadi siapa yang paling banyak beri semangat lah kepada saudara Fitri? Okey, sebenarnya kita dari cerita pada macam mana saya betul-betul jump into bidang fashion lah sebenarnya, bidang retail ni. Okey, mula-mula buat bisnes ni tak ada siapa pun yang push saya untuk saya menjual apa-apa produk pun, sebab saya bukan daripada line bisnes. Saya time tu tak kenal mana-mana mentor, tak tahu mana-mana tempat untuk saya belajar bisnes kecuali college. Time tu lah dulu masa saya belajar diploma sebelum saya masuk pilot tu. That time lah, that moment tu. So nak kata pendorong ni tak ada orang yang push kecuali saya sendiri yang cuba untuk push diri saya sendiri untuk terus bergerak. Sebab time tu memang saya pergi ke Sarawak, tak ada apa-apa ilmu, tak ada apa-apa, cuma saya suka tengok pada mata saya sendiri. Saya rasa corak kain-kain daripada Sarawak ni something else. Saya rasa memang luar biasa. Benda yang luar biasa ni orang senang, orang kata apa, eye catching. Orang senang nak tengok, orang senang suka. Tak pernah tengok lah, tak pernah nampak lah kain ini, tak pernah nampak lah corak ni dekat sini. Try lah. So daripada situ saya push diri saya sendiri. Tak ada siapa-siapa pun sebenarnya kalau katakan parents. Okay, parents pun support saya sebab sikit lah. Sebab time tu saya pun tengah, yelah saya direct lah, saya beritahu saya tengah menganggur. Sementara tunggulah, kita dulu expect belajar terus dapat kerja. Tapi belajar rupanya saya kena apply dan dapat kerja. So time tu saya dah fikir, apa kata saya cubalah. So saya sendiri yang push, Fit, kalau kau duduk saja dekat rumah macam ni, apa yang kau dapat?
Kan kalau kau duduk rumah ni, saya bagi tahu just untuk kata-kata semangat lah sambil-sambil sekarang ni kan, untuk yang mana nak start business. So yang mendorong saya betul-betul untuk buat ni first adalah saya sendiri. Betul-betul saya sendiri yang betul-betul nekat untuk pergi ke Sarawak, follow dan invest sikit tentu untuk beli produk daripada sana, bawa balik dan jual. So memang kalau nak katakan satu lagi push factor saya adalah demand kain tu sendiri. Okay, customer-customer yang beli tu. Bila dah ramai customer dah beli, ramai produk kita habis jual, saya rasa nak menjual lagi, saya sendiri mendorong diri saya sendiri untuk menjual. Lepas tu lah datangnya team, datangnya internal team kita, daripada staff-staff kita lah, diorang lah yang saya untuk teruskan sampai sekarang lah, sampai ada butik macam sekarang. Alhamdulillah. Situlah dia Jeris. Itu dia. Kita tampilkan juga beberapa gambar supaya rakan-rakan kita di luar sana dapat melihat gambar-gambar yang ada dari koleksi Alfitri Textures. Itu dia. Ini sendiri saudara Alfitri sendiri. Okay, apa yang dapat saudara sampaikan gambar ni? Okey, sebenarnya ini batik. belakang tu ada tu caution wet floor tu. Okey, sebenarnya ini gambar masa saya dinner tahun lepas. Kita buat Alfitri Textures ni setiap tahun akan ada buat annual dinner. Okay, untuk sense of appreciation untuk team-team dan staff-staff. So tahun ni saya buat dekat Flora Terrace. So gambar ni saya jarang nak post ada gambar-gambar macam ni DJ. Saya memang kurang ada gambar macam ni, gambar yang proper sebab saya kebanyakannya berbaju batik dan memang satu set, lepas tu pergi ke butik. So nak ada vest ataupun coat batik ni memang rare. So gambar ni sebenarnya sebab saya berjiwa batik, saya suka gambar benda-benda yang floral. So saya cari satu coat yang ada corak batik dan saya pakai. Nampak face mask saya pun batik. So malam ni adalah kata apa, malam yang paling saya rasa paling best lah. Malam tu sebab kita bersama dengan staff kita, duta kita, sebab tentu duta Alfitri Textures, Linda Rafa dan suami Syed Aiman. So malam tu memang kena betul-betul well dress lah, sebab itulah saya well dress, betul-betul proper dress lah, dengan baju hitam, dengan semua baju batik tentu. Itulah penceritaan dia. Kenapa berbaju macam ni. Okay, ada gambar seterusnya. Ni gambar yang ni. Ni. Okay, kalau nak cerita sikit pasal gambar ni, saya ada nak tukar look macam ni untuk buat billboard, gambar billboard. Kita ada billboard naik dekat time tu 5 billboard dekat KL, digital billboard. Saya memang betul-betul plan nak simpan rambut panjang sebab nak kenakan dengan ciri-ciri baju batik, walaupun saya rasa macam luar daripada yalah karakter tu, tapi saya nak tukar karakter berambut panjang. Dan baju batik kita ni time ni baru release, baju batik bangsawan, baju batik satin yang tak perlu gosok. Okay, time ni betul-betul tengah masa tu zaman berbaju batik, zaman semua trend time tu nak pakai baju batik, tapi time tu baju batik cotton tak silap saya. So kita keluarkan baju batik kain satin yang sangat lembut, tak perlu gosok, dan baju ni time tu trendy dekat Alfitri Textures. So kita print lebih daripada 1000 pieces. Time tu sebulan kita habis dekat 500 pieces. Itu kita buat first campaign. So lepas tu PKP, kan? PKP datang, baju yang ekstra tu dah ada di butik dan tidak dapat dijual. So alhamdulillah sekarang ni website dah start balik, butik dah start balik. So baju ni akan jadi yang kata tarikan lah yang utama dekat butik kita. Baju ni ada 4 warna, hitam, putih, hijau, merah. Itulah dia jadi sini cerita dia. Ya, kita ni ada gambar seterusnya. Ni dental design. Ni di hadapan kedai. Ya betul, ni depan kedai. Ni saya bersama duta saya Aiman. Tadi kita ada buat program bersama duta, live bersama duta dekat IG, dekat Facebook lah saya. Tadi ramai orang join. Rare lah nak kata view live saya tu tentu sampai ratus-ratus. So tentu Linda Rafa live, Baset live. Ini kita buat campaign untuk orang datang, siapa-siapa nak dapat harga murah, datang sekarang ke butik. Lock sekarang harga time ni lah. So sempatlah saya bergambar bersama dengan kereta kesayangan saya yang banyak bantu saya dalam bisnes, dan di hadapan butik di Desa Alam U12, Shah Alam. Siapa-siapa datang butik boleh datang jemput datang ke butik saya. Ni baju ni saya custom kan, baju Melayu hitam. Ini. Ini pun sama juga koleksi baju batik bangsawan version 2 kita. Baju yang Jimmy pakai ni dah habis stok, time tu keluar memang clear. Baju yang manager saya pakai, Azri, masih lagi, ini cutting first.
ada warna biru, hitam macam saya pakai tadi lah. Sama. Ini gambar-gambar ni semua kita photoshoot untuk website dan billboard. Itulah. Cantik baju ni. Ni macam tu. Ini baju batik macam tu kita, sebab kita dah dapat penangan terbaik masa untuk first baju tu. Setting kita keluarkan lagi next design, baju setting juga. Ini version tu kita. Design dia tak fancy sangat. Cuma dia lebih kepada kenapa nama Royal Gold, sebab design ni semua warna gold tapi base dia warna lain. Ada biru, hitam, merah, 3 warna. Size S sampai 4XL macam biasa. Cutting dia panjang sikit, kita buat panjang sikit sesuai untuk orang-orang yang berumur pakai. Dulu kita buat cutting pendek. Dan baju version tu ni memang yang minat dulu kita nak apply, kita banyak supply dekat Singapore lah. Base company Alfie Textile ni kebanyakannya banyak di Singapore, banyak orang Singapura yang minat, termasuk orang Brunei. Kita dekat Semenanjung ni boleh kira je DJ. Tapi kalau dekat Singapura dengan dekat Brunei tu memang penangan dia tinggi lah untuk haji batik. Nanti haji batik ni. Ini uncle saya, Mahmud Ali Bashar, siapa pernah kenal. Okey, adik saya memakai baju kurung klasik daripada kain Sarawak kita sendiri. Ini kakak saya yang baju biru sebelah saya tu. Tadi nak pergi dia punya nikah. So semua support pakai baju saya. So baju yang kurung kakak saya buat tu daripada kain kita juga, antara kain yang paling famous, kain songket Sarawak. Kain pasang songket Sarawak eksklusif ni sangat mahal. Ni yang kakak saya pakai ni. Ini memang kain yang tak perlu gosok. Kain ini memang time tu memang jadi satu trend untuk dekat Singapura time tu. Habis keluar 1000 meter clear kain pasang. And then yang baju saya tu saya custom juga, buat baju batik. Tentu cuba untuk buat design lain. Kita buat limited collection dan tentu kalau 50 helai je habis. Ini yang saya pakai tu lah zaman ni. Tu warna-warna dia tu. Tadi tengok sokongan daripada ahli keluarga nampaknya dan pastinya saudara Alfitri juga terus menerima sokongan daripada peminat-peminat batik pada masa yang dah beli ataupun akan datang, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Kita berehat seketika, Saudara Azmi, Saudara Alfitri. Yang mana kita akan kembali lagi selepas ini. Bersatu, memerah keringat, memperjuang ekonomi Muslim. Quranic generation. Melestarikan ilmu Al-Quran, mengharmonikan ketakwaan. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz.
persatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Memperkasa ekonomi Hufaz. Ya, bersua kembali dalam Rasuah Roti Bakar Kopi Tarik sembang santai kita pada pagi ini dengan tajuk Batik Borneo paling rare di Malaysia. Kita menampilkan adik panel kita iaitu saudara Alfitri Azmi dari Alfitri Textures. So susah sebut. Textures. Textures sebenarnya. Tapi sebab saya dulu masa nak buat nama tu, kita minat dengan design pattern kan, keluar dah Textures. Dia yang paling rare tu sebab corak dia menarik, corak dia penuh. Jadi seperti juga pada mereka yang memakannya pada zaman dahulu, betul saudara Alfitri? Ya betul. Kita memang bawa baliklah corak-corak zaman-zaman bangsawan Melayu terdahulu lah. Zaman baju Melayu yang full, zaman baju Melayu yang penuh, zaman baju kurung. Dulu baju Melayu orang panggil baju kurung, kan baju kurung penuh. So banyaklah kita ambil daripada corak-corak songket terdahulu. So banyak corak-corak daripada Borneo ni kebanyakannya dia terapkan corak-corak macam ni lah, daripada Jawa, daripada Bumi Sarawak, Sabah, macam itulah. Dia mixkan sekali. Mana yang uniknya masih mengekalkan unsur-unsur tradisional sebenarnya, ya. Dengan corak-corak batik yang memang rare lah. Nampak dia punya dari segi geometriknya, daripada dari segi susunan corak-coraknya, dari segi simetrinya. Memang paling rare lah. Dan tak perlu digosok, mahal tu. Tak perlu digosok. Tak payah iron kita tak payah iron. Tak payah iron. Jadi sesuai juga untuk hadiah juga sebenarnya ni. Betul. Jadi bagaimana saudara Fitri mengaplikasikan digital dalam perniagaan? Mungkin boleh kongsikan sikit pada rakan-rakan kita di luar sana. Okey, untuk Alfitri Textures sebenarnya kita dulu banyak berniaga offline. Awal-awal saya beritahu, kita start daripada berniaga di expo dan event-event di Malaysia sendiri, Singapura dan Brunei. So daripada situ saya rasa bila dah demand dah tinggi, kebanyakannya customer datang daripada WhatsApp dan sebagainya. So saya rasa saya perlukan company syarikat Alfitri Textures ni kena ada dah satu sistem satu macam website lah. Kita dah buat satu website untuk orang senang beli dan tengok kita punya produk, terutamanya di katalog di WhatsApp dan sebagainya. So bila dah tengok demand tinggi, kita tak boleh teruskan, kita dah tak boleh nak fokus kepada offline saja, berniaga pada event saja. Kebanyakannya orang dah start berniaga di Shopee dan sebagainya. So time itulah kita start kembangkan kita punya bisnes syarikat Alfitri ni dengan adanya Facebook page. Yang pertama, kita akan promote banyak semua dekat sana. Facebook page, boleh pergi ke Facebook kita, Sarawak Semi Silk by Alfitri Textures. Type je Alfitri Textures akan keluar lah Sarawak Semi Silk tu. Panjang nama dia sebab saya dah try ubah dah. Time tu bila dah ubah nama kepada Alfitri Textures saja, semua customer hilang. Mana Sarawak Semi Silk tu? Kita maintain dengan nama yang panjang sampai sekarang, selepas bertahun-tahun lah. Ikutkan syarikat Alfitri Textures butik ni sebenarnya ditubuhkan daripada 2014, 2015 awal. So dah nak dekat 6 tahun lebih. Itu yang betul-betul ditubuhkan. Nama atas registrasi nama atas SSM. Tapi untuk betul-betul kita fokus bisnes ni sejak ada butik adalah 2 tahun lebih. Baru 2 tahun lebih. Kira baru nak cuba naik lah daripada butik yang lama di Wang Semaju. So since kita ada tim-tim yang besar, kita dah ada internal team HQ dan sebagainya, dah tak boleh fokus kepada offline saja. Sebab itulah kita ada website di www.alfitritexture jangan ada s.com. Dekat website itulah semua ada. Baju batik kita, kainnya tak ada. Kain kebanyakannya kita fokus kepada WhatsApp sajalah dengan tim-tim sale kita, ataupun direct je pergi ke Sarawak Semi Silk, tekan je link WhatsApp, terus masuk ke WhatsApp tim-tim HQ kita. Itu untuk kita digitalize lah setiap kita punya produk ke website, social media dan sebagainya. IG pun kita ada juga, alfitritextures.rtw untuk baju dah siap, ready to wear. Yang kain, alfitritextures.fabric. Itu kain. Tak je Alfitri keluar lah. Itu untuk kain dan itu untuk baju yang dah siap ready wear, macam baju Melayu, kurta, baju kurung dan sebagainya. Kebanyakan orang cari dekat website lah untuk baju batik, kurta.
baju perempuan. Semua kat sana sebab pergi website direct ni kita akan dapat 5% cashback, kita akan dapat 10% discount. Kan harga daripada website tak sama dengan harga retail. Harga dekat butik. So beli kat website lah senang. Macam itulah di Jeris. Oh, kita paparkan video pembelian baju batik online ni sebentar lagi. Kita saksikan. Silakan. Alright, mudah dan senang je nak beli baju batik bangsawan kami. Tekan pada produk, keluar teks produk, tekan baju batik bangsawan Royal, view on website. Bila website dia dibuka, tekan pada section baju batik bangsawan, pilih gambar mana yang anda berminat, misal kata gold rate, add to cart. Lepas tu dia akan buka section, pergi check out. Dengan hanya 3 klik terus hantar ke rumah anda. Jom kita borong sekarang. Okay guys, thank you. Itu dia, senang dan mudah saja untuk dapatkan baju ini, cara mudah pembelian baju batik online. Dan kita tapikan juga nombor telefon telah diberikan sekiranya mereka ingin menghubungi saudara Alfitri Azmi. Di laman webnya. Nak tanya apa-apa, nak tanya berkenaan dengan produk, nak tanya berkenaan dengan ada kain pasang, corak macam mana nak buat. Kita juga provide di Jeris tailoring untuk customer-customer kita. Kalau nak buat baju, misalnya kata kain tapi tak tahu nak buat baju kat mana, nak custom baju macam mana, nak buat untuk family, kita juga provide tailoring untuk Alfitri Textures. So senang, bukan jual baju yang dah siap ataupun kain saja. Untuk tailor-tailor juga. Tailor-tailor dekat luar sana yang mencari kain pasang, dia kita open kepada penjahit-penjahit yang mencari kain untuk dibuat baju dan dijual. Pun kita ada supply juga. Cari kain apa sahaja dia. Tapi kain itu fokus kepada corak Borneo sahaja, corak Seleba Sarawak sahaja itu. Itu dia. Sekiranya ada soalan, kita tengok, saksikan di ruang komen. Sekiranya ada rakan-rakan kita yang mengajukan soalan, ada nak tanya ke, belum ada lagi nampaknya. Masing-masing memberi sokongan sebenarnya. Terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana yang memberi sokongan kepada Alfitri Textures ini. Dan pastinya saudara Alfitri, setiap perniagaan yang diusahakan pasti ada cabaran dan dugaan yang tersendiri. Jadi boleh saudara kongsikan cabaran yang terpaksa saudara tempuhi dan juga sedikit inspirasi pada mereka yang berminat nak menjadi usahawan ni. Silakan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ya betul, setiap bisnes ataupun syarikat yang kita tubuhkan, terutamanya kita fokus kepada founder ataupun owner syarikat, kekangan ataupun cabaran dan dugaan tu kena ada dan wajib wujud untuk kita pergi ke next level. Okey, nak kata di Jeris tanya saya sendiri macam mana, apakah itu cabaran ataupun dugaan yang dihadapi oleh syarikat saya sendiri, Alfitri Textures ni. Okey, kita terus direct kepada yang pertama. Kekangan yang pertama sekali adalah kalau nak cerita kepada stok untuk kain, stok untuk baju daripada Sarawak ni limited. Itu yang pertama lah, yang kita memang betul-betul fokus kepada masalah ni memang setiap tahun akan berlaku. Nak ceritakan pada ni kata apa, kita spesifik lah. Kalau kata tak spesifik tu kejap lagi saya akan cerita sikit. Okey, yang spesifik adalah stok untuk kain ataupun baju daripada corak daripada Borneo ni tak banyak. Yang pertama adalah limited disebabkan demand ataupun permintaan daripada customer yang sangat-sangat tinggi, yang macam hari tu kita ada kempen raya tu, baju yang kita keluarkan sikit. Okay, sepatutnya kita keluarkan 2 ke 3 ribu pieces, kita keluarkan beratus-ratus saja, 800 lebih. So nak produce kain makan masa, nak buat kain pun makan masa sebab kita custom. Kita buat bukan sebab kain itu dah ada, dah siap hantar. Kita custom. Saya nak design macam ni, saya nak warna macam ni, kena buat. Makan masa 3 ke 4 bulan nak dihantar ke sini. So yang pertama adalah dari segi limited stock. Sebab itulah kain kita ni harga dia mahal. Okay, kita mengekalkan kualiti dan jenis corak daripada Borneo tu sendiri. Dekat sebenarnya ni memang tak banyak. Nak kata design baju macam saya pakai sekarang ni, cuba tanya dengan mana-mana tempat, memang tak banyak. Tak ramai orang yang berani untuk pakai design yang penuh, terutamanya lelaki. Okay, itu memang cabaran untuk kami lah. Tapi bila dah keluarkan baju, dah nampak orang baju atas sisi daripada model tu, cantik juga. So demand tinggi,
tapi stok limited. Yang pertama. Okay, kalau nak katakan secara non-spesifik pula, dekat dalam butik ni biasalah dugaan dari segi customer lah. Maksudnya customer kurang datang ke butik, maksudnya kita kurang marketing, okey. Kurang marketing maksudnya kurang marketing offline, orang datang ke butik kurang, tapi kita fokus kepada online, datang kurangnya online, orang datang kepada dekat butik pula. So ada beza jurang kat situ. Dan yang ketiga bagi kami lah, ini yang paling penting untuk kami adalah expo, untuk mengeksposkan, memperluaskan lagi kita punya brand. So Alfitri Textiles ni nama dia bukannya besar lagi di mata Malaysia, tapi sebab cara macam mana kita nak exposekan brand ni sebenarnya dengan cara event ataupun expo lah. So dengan cara macam tu orang datang ramai, orang kenal lagi brand ni. Tapi disebabkan expo ni kadang-kadang on off. Okay, daripada tim kita ni kita banyak fokus pada expo. So bila on off, so akan ada masalah untuk kami. Tapi benda-benda macam ni akan ada solution lah. Setiap masalah akan ada solution. Kita dah ada plan B dah untuk macam mana bila expo dan event tak ada, macam mana limited stock, macam mana bila customer tak datang butik. Ini normal untuk yang retail. Terutamanya saya bukannya kedai di dalam shopping mall. Kedai saya di luar shopping mall, di tepi jalan, which is rumah kedai macam biasa. So benda tu kena marketing, kena upkan sikit lah. Dari segi internal staff itu normal lah. Internal kata masalah dari segi staffing, lepas tu dari segi operation, itu internal kita boleh selesaikan lah. Tapi untuk macam ni bagi saya ini 3 benda yang paling saya rasa tekanan untuk kami lah. Dengan keadaan sekarang ni PKP ini rasanya ini lagi lama. Ini tekanan yang paling lama untuk bisnes retail, bukan kami saja, untuk yang menjual baju, kain, wedding. Ini semua efek, sangat-sangat efek pada waktu pandemik sekarang ni. So itulah antara cabaran-cabaran yang kami hadapi lah. Tapi insyaAllah lah benda ni semua boleh diubah balik lah bila kita dalam satu discussion yang besar, kita buat betul-betul fokus pada satu perbincangan. InsyaAllah lah setiap masalah tu akan ada jalan penyelesaian dia. So far alhamdulillah Alfitri Textiles masih lagi sustain. Alhamdulillah, walaupun on off masih lagi di tapak yang sama, tak tutup lagi dan masih lagi boleh sustain. Makanya saya tengok kawan-kawan saya pun semua close down, butik dah ditutup, tak dapat nak fokus offline, kena buat online, fokus pada Shopee dan sebagainya. Tapi itu rezeki masing-masing lah. Saya cuba nak buka juga Alfitri Textiles punya butik ni untuk saya tonjolkan lagi. Macam tu lah. Itulah antara cabaran dugaan di Jeris. Itu dia. Terima kasih kepada saudara Alfitri Azmi. Itu satu penjelasan yang menarik dan pastinya dapat memberi sedikit panduan kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan usahawan kita di luar sana. Jadi sebelum ini saudara Alfitri Azmi mengatakan bahawa produk batik Borneo ni masih dalam pasaran Malaysia dan juga Nusantara. Saya rasa produk baju batik Borneo ni adalah satu item yang boleh dipasarkan ke luar negara, yang akan insyaAllah mungkin satu hari mewakili Malaysia sebagai satu pasaran yang luas keadaan sekarang. Walaupun pandemik, tapi dengan gunakan digital pemasaran, kita dapat memasarkan ke peringkat antarabangsa contohnya. Jadi adakah ini juga merupakan salah satu cita-cita ataupun impian saudara Alfitri untuk memperluaskan lagi pasaran batik Borneo ni? Sebenarnya betul lah, memang pasaran kita tak tertumpu kepada dalam negara saja. Sebenarnya misi dan visi saya sebenarnya untuk dalam syarikat Alfitri ni, saya teringin ataupun berminat nak ada kilang sendiri yang produce kain sendiri. Ambil kain dekat sana, saya produce kain sendiri dan jual di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita ada plan lah, sebab tu saya start journey bisnes saya ni di Singapura. Di Singapura sebenarnya. Dekat sana lah banyak saya tengok peminat-peminat kain daripada Sarawak ni senang dijual dan permintaan yang tinggi, sangat-sangat tinggi dekat sana. Saya jujur saya cakap, saya boleh jual 5 guni bersamaan dengan 675 lebih lah pasang dalam masa 3 hari kat Singapura. Habis. Itu dekat sana. Sebab itulah saya suka kalau boleh bukannya tertumpu kepada dalam negara saja. Memang saya nak pergi ke Thailand, saya nak pergi ke Brunei dan yang terdekat dulu lah, Asian country lah kata. So memang betul-betul yang mana jiran-jiran negara ni, itu saya nak try spread out dulu. Sebab dekat Malaysia sendiri pun bagi saya tak semua lagi kenal. So bagi kita fokus kat sini dulu, insyaAllah.
So, tapi Singapura tu saya rasa dah selamat dah. Memang dekat sana dengan nama Alfie Texas ni kalau pergi ke Expo, Mega Express sebagai contoh, memang orang kenal lah. Nak cari kain kat mana, kain-kain yang pelik-pelik macam ni kan. Dekat booth kita lah. Booth kita tu antara yang paling ramai. Lupa saya nak sharekan dengan DJ suasana dekat event tu. Memang ramai lah macam tu kan. So itulah antara list ataupun ya betul DJ Riz cakap tadi, memang saya plan untuk kembangkan lagi bisnes kita dekat luar negara. Afrika sebagai contoh, memang target saya nak pergi ke sana. So Afrika ni memang diorang suka kain-kain macam ni. Memang saya plan nak hantar ada agent ataupun ada tim kat sana lah untuk jual kain-kain kita kat sana, insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan Saudara Azmi, pada 12 hingga 15 Disember akan datang, akan berlangsungnya Jeddah International Fair Trade selama 3 hari, 3 hingga 4 hari di sana lah. Boleh katakan ramai usahawan-usahawan dari seluruh dunia yang akan berkumpul pada tarikh tersebut. Dan sekiranya Saudara Alfitri berminat, mungkin kita boleh saya boleh WhatsApp-kan info-info penting. Boleh, tak ada masalah. Jeddah International Fair Trade di sana. Lagi teringin tu kalau kita join trade punya exhibition. Tu memang saya suka lah. Ada peluang untuk usahawan dari seluruh dunia yang akan berkumpul selama seminggu. Walaupun program itu berlangsung selama 3 hingga 4 hari, tapi sebenarnya mereka akan berkampung di sana selama seminggu atau 2 minggu untuk business matching dan sebagainya. Itu kalau ada peluang tu memang shock tu. Itu sebab kita ialah satu dunia kan. Kita dapat kenalkan produk masing-masing tu. Utamanya produk lokal kita. Produk yang tradisional lokal daripada Malaysia ni kurang pendedahan dia. Batik terutamanya, batik ni ramai tapi batik Indonesia ramai orang pakai. Batik Malaysia sendiri kurang pendedahan kat Malaysia sebenarnya. Itulah saya keluarkan design pelik ni. Baiklah Saudara Fitri Azmi, kita di hujung-hujung slot kita pada hari ini. Jadi apa kata kalau kita dengarkan sedikit ucapan dari Saudara Alfitri Azmi kali ini untuk rakan setugas, untuk peminat ataupun pengguna batik Borneo ni, sekiranya anda ada ucapan untuk mereka, dipersilakan. Boleh. Okay, right. Sebelum yang pertama adalah untuk saya nak bagi kata-kata semangat sikit untuk para usahawan yang baru bermula untuk berniaga ataupun bakal jadi usahawan. Okay, yang pertama saya kira cerita non-spesifik lah, kita cerita secara general. Okay, untuk yang nak start buat bisnes ni, saya rasa sebaik yang mungkin jangan terus jump into business lah. Kalau boleh cuba untuk belajar dulu daripada mana-mana mentor. Sebab bagi saya pun tolak tepi pasal fokus bisnes saya. Saya banyak fokus kepada cara untuk memulakan bisnes itu dulu daripada saya run apa-apa bisnes. So kalau boleh, yang pertama adalah cari mentor untuk kita buat bisnes. Yang pertama, okay, belajar betul-betul, buat betul-betul dan fokus. Dan yang kedua, ini yang paling penting, jangan mudah putus asa. Mental, fizikal, dalaman ni kena kuat untuk buat bisnes, terutamanya yang betul-betul berminat untuk jadi owner ataupun business founder. Bukan senang, kita nak handle team, staff dan sebagainya. Itu kena kuat. Yang ketiga untuk tim-tim Alfitri Texas, okay, staff-staff saya dan tim-tim saya ada 2 bisnes sekarang, okay, yang mana tengok live ni. So saya doakan semoga anda terus kekal berusaha dan semangat, okay, sebab kita nak terus berjuang untuk dalam tim Alfitri Texas ni, sebab perjalanan tu bukannya pendek sampai sini saja, panjang perjalanan, okay. Ramai lagi orang tak kenal, okay, apa yang korang kena buat adalah apa yang korang kena buat. So fokus buat betul-betul sehingga anda berjaya, okay, sehingga anda dapat buka bisnes sama macam saya buka bisnes. Kita nak manfaatkan apa yang saya belajar selama ni kepada tim-tim saya sendiri supaya diorang jadi seorang leader yang sangat-sangat berjaya. Dan kepada yang komen dekat sini, tu Mahmud Ali Bashar pun ada. All the best, terima kasih. Terima kasih Mahmud. Okay, ramai kat sini, Syami, Jafrul, Engku Suwani, model yang sangat hebat kat sini. Ada juga Han pun ada juga kat sini. Azri, tim kita pun ada. Terima kasih banyak sebab support dan tengok live kita awal pagi macam ni. Itu bagus lah, tim support ni saya perlukan kat sini. Dan terima kasih juga untuk tim Mantap Syekh ataupun DJ Riz sendiri. Offer saya untuk live kat sini dah 2-3 kali ya DJ. Kita deal tapi tak jadi Saya busy pagi-pagi. Hari ni alhamdulillah ada peluang kat sini. So kepada satu lagi saya beritahu kepada anda semua nak cari kain ataupun baju daripada butik Alfitri Texas, jemput datang ke butik eksklusif saya, okay? Hari ni sampai ke bila-bila. Sabtu Ahad tak boleh datang kita tutup, saya buka. Macam tu kan, untuk you guys nak tengok
Oh, baju memang menarik kat sini. Memang menarik kat sini. Saya cakap awal, kain pun memang tak ada kat mana-mana. Terutamanya di kata apa Abang J, dekat sana pun susah nak dapat. Sebab kain kita ni marai. Kita pun masuk kat sana juga di Johor, tapi tak lama, ada kekangan sikit. Dan yang mana nak tengok di IG kita, di bawah ni ada Alfitri Texas. Okay, nombor telefon saya sendiri tertera kat bawah ni. 0255428595. Di website saya untuk cari baju batik, baju kurung, baju raya, alfitritexas.com. FB page kita Sarawak Saya Masjid by Alfitri Texas dan IG kita alfitritexas.tw dan alfitritexas.fabric untuk kain. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih DJ. Saya rasa semangat pula pagi ni. Tak sabar nak pergi kerja awal ni. Alhamdulillah dah siap cantik tadi kan. Alhamdulillah. Nampak segak bergaya. Saudara Alfitri Azmi kita. Itu CEO Alfitri Texas. Baiklah, insyaAllah nanti sahabat kita Tuan Kadok yang berada di Sarawak, yang sedang berada di Sarawak, balik Sarawak, mungkin boleh saudara Alfitri Alfitri Azmi menghubungi Tuan Kadok kita selepas ini. Tak ada masalah, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Beri sokongan padu supaya insyaAllah batik Borneo ni terus rare di Malaysia. Itu dia. Alright. Boleh insyaAllah. Kami di Mantap Share ni saudara Fitri, kami di Mantap Share ni ada tagline. Bila saya sebut alamat, sama-sama kita sebut Mantap Share, boleh? Mantap Share. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita sebut 1, 2, 3. Alamat Mantap Share. Okey, kita buat cubaan yang kedua. Berbaik kita sedang merekodkan ni. Alamat Mantap Share. Mantap Share. Okey, saya Idris Muhammad selaku moderator untuk Suara Roti Bakar Kopi Tarik batik Borneo paling rare di Malaysia bersama saudara Alfitri Azmi, iaitu CEO Alfitri Texas. Hari ini saya mendoakan yang terbaik untuk saudara dan pasukan, semoga terus berjaya dan berjaya. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Jaga diri, hiasi pribadi, patuhi SOP dan semoga hidup kita lebih bererti dan Allah SWT akan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Dan terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. Hari ini, insyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.